Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dah 21 hari kita berpuasa di bulan Ramadan mulai ini. InsyaAllah kita tinggal lagi 9 hari untuk kita sama-sama menyambut Syawal. Okey, saya sambung lagi hati-hati menjaga hati ini yang ke-21. Okey, sebelum kita teruskan, apa kata kita mulakan dengan kitab Fatihah. Sambil kita niat semoga ilmu yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan semoga kita dapat amalkannya insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah. Kita pun saya dapat kongsikan selain daripada penyakit hati iaitu tengil, T-E-N-G-I-L, T takabur, sombong, E egois iaitu penting diri, N itu norak ataupun berlebihan, G itu galak atau penggarang, I iri atau pendengki, L licik, pandai menipu. Ustaz Agim juga ada berkongsi berkenaan dua lagi penyakit hati yang membahayakan iaitu syirik dan munafik. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan berkenaan dengan syirik kecil. Saya akan dikatakan apakah itu yang dimaksudkan dengan syirik kecil. Okay. Di antara penyakit-penyakit hati ini kan, syirik kecil ini merupakan salah satu punca pada segala penyakit hati. Kita sedia maklum bahawa kita syirik, kita tahu apa tu syirik kan. Syirik itu adalah menyekutukan Allah, iaitu kita mengabdikan diri kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga tahu bagaimana seseorang itu boleh menjadi syirik apabila dia melakukan pemujaan, dia melakukan penyembahan berhala ataupun percaya pada kuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perkara yang kita perlu berhati-hati adalah apabila tanpa sedar kita memiliki penyakit hati yang melibatkan apa yang dipanggil syirik kecil. Ini berlaku bila seorang itu menyekutukan Allah di mana dalam hati dia, dia tak sedar, dalam hati dia, dalam fikiran dia, setiap saat apa yang dia lakukannya adalah kerana mahukan pujian orang. Apa dia lakukan tu dia mahukan dikagumi orang. Dia buat apa pun dia mahu mencari kedudukan di sisi orang, dia nak rasa dihormati je. Dia mencari ilmu, dia mencari harta, mencari gelaran, beli sesuatu, apa saja dilakukannya adalah bertujuan mendapatkan kedudukan di hati orang. Dengan keinginan dia mahu dipuji, dia mahu dikagumi, dia mahu dihormati serta dipandang orang, dia takut dikeji. Jadi perbuatan ini amat berbahaya sehingga dosa yang dia dalam penyakit hati ni tak dapat dilihat secara langsung. So kita kena tahulah benda ni bahawa benda ni akan membuat kita termasuk dalam mengabdikan diri kepada sesuatu selain daripada Allah. Kalau kita tanpa kita sedar, bila kita buat jadi ada penyakit hati ni, kita perlu macam kita buat apa pun sebab nak orang puji, nak orang kagum, nak orang mati, nak orang pandang. Kita akan termasuk dalam golongan yang mengabdikan diri daripada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita buat bukan untuk Allah pandang tapi orang pandang. Jika beribadah dia akan harapkan pandangan dunia, bukan Allah. Jika berjaya, apa yang dirasakan adalah kejayaannya datang 100% daripada usahanya, bukan dengan izin Allah ataupun bukan kerana restu kedua ibu bapa dia. Jadi kadang-kadang kita terlupa apa yang kita lafazkan dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, kalau kat tempat kerja ke atau apa-apa jelah, kalau kita buat satu pekerjaan tu bila benda tu dah siap dengan sempurna, dah berjaya, bila dapat pujian, dapat penghargaan, tanpa sedar dia kita cakap apa? Akulah yang buat tu. Kalau tak kerana aku, tak siap kerja tu. Kalau menang suatu tu, kalau tak kerana aku, tak menanglah tim kita ni. Kalau tak ada aku, tak menanglah kita. Kalau tak ada aku, kalah lah. Semua ni kita tanpa sedar kita cakap nak menunjukkan betapa kita taksub dengan kehebatan kita, penampilan kita membuatkan kita merasakan yang kita lah paling hebat. Kita lah yang terbaik. Tak ada orang yang melebihinya. So, kita kena hati-hati benda ni sebab
dia benda macam ni bila kita dia akan buat kita jadi lupa untuk kembali kepada siapa yang mengizinkan semua itu. Kita terlupa siapa yang bagi dia izinkan benda ni berlaku, siapa yang menguasai, siapa yang kata tukar semua yang terjadi. Dia boleh buat kita lupa siapakah pencipta kita. Tanpa disedari pengabdiannya kepada keinginan untuk mendapatkan penghargaan, pengabdian untuk mendapatkan pandangan dunia, membuatkan hati kita, fikiran kita, waktu kita hanya fokus kepada perkara-perkara ini. Sampai kita terlupa siapakah yang pencipta kita. Jadi orang macam ni bila kita penyakit hati ni, kita terlalu mencintai perkara ini. Kita macam sanggup berkorban untuk nak dapatkan benda tu kan. Kalau kita memang fokus sampai nak dapat benda tu, sampai kita lupa, sampai kita makin jauh daripada jauh daripada Allah, sebab kita terlalu inginkan dapat benda tu, terlalu fokus sampai taksub, sampai kita lupa tentang Allah dan semakin jauh dengan Allah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengabdikan diri selain Allah ni, hati dia akan menjadi gelisah dan tidak tenteram. Jadi kalau tengok surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang-orang yang beriman hatinya akan menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Jadi ini menunjukkanlah bila kita semakin jauh pada Allah, bila kita tak ingat Allah dan apa kita buat, kita lagi ingat pada orang, kita ingat pada pandangan orang apa semua tu, so kita akan jadi gelisah dan tenteram. Sebab kita tak ingat Allah, hati kita memang jadi gelisah lah. Jadi kita kena ingat ni, sebab hati itu milik siapa? Hati itu milik Allah, dikuasai Allah. Maka tenang dan gelisah itu akan diberikan dengan kehendak Allah. Makin kita ingat Allah, makin diberikan ketenangan hati. Maka kita jauhkan diri dengan dan fokus kita selain pada Allah, maka menjadi gelisahlah hati ni. Jadi kita juga kena harus berhati-hati dengan benda ni tau. Sebab ada juga para ulama bahas benda ni pasal berhati-hati dengan lintasan hati kita ni. Para ulama bila ada yang bahaskan bahawa kita boleh terlalai menjadi seorang yang lupakan Allah dengan hanya lintasan hati saja. Sebagai contoh, kat rumah ke tempat-tempat kerja atau mana sajalah, ada ketikanya bila satu perkara itu dah disiapkan, bila dapat pujian orang walaupun tidak melafazkannya dengan kata-kata, tapi dalam hati kita, dalam hati kita kata, kalau nak harapkan si Polan tu, si Dini, si Ditu, saya bila-bila pun tak siap, aku buat walaupun dia dalam lintasan aja, walaupun dalam lintasannya, tapi dia amat bahaya. Sebab mulut ulama ni, kita perlulah segera kembali kepada Allah SWT dengan beristighfar, astagfirullah, dan memohon keampunannya. Sebab dia boleh buat kita lupa bahawa Allah yang mengizinkan sesuatu itu berlaku. Walaupun dalam hati kita cakap itu je, kalau nak siapkan harap sampai bila tak siap, aku yang buat. So, maknanya kita dah lupa siapa yang mengizinkan benda itu berlaku. Jadi tak kira dalam apa jua kita lakukan, termasuk ketika beribadah ke, dalam kita meletakkan harapan terhadap sesuatu, haruslah disertakan dengan pergantungan kita kepada Allah, dengan yakin segala apa yang berlaku itu atau bakal berlaku itu adalah dengan izin dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berhati-hati dalam menjaga hati ini, kerana penyakit hati ini juga boleh membuatkan kita menjadi seorang yang suka buat kuih bangkit. Puan Maya suka cakap lah pasal ni, kuih bangkit. Maknanya kita suka mengungkit. Bila jadi macam ni penyakit hati ni, mulalah kita dengan anak-anak pun kita nak mengungkit. Dengan pasangan kita, dengan anak lagi lah. Selalu kadang kalau kita tengok bekas drama, kadang dalam kejadian harian seharian pun, dengan anak kita kata apa? Ni tak sedar diri, aku bagi makan. Selalunya kalau kita dengar banyak cakap apa? Penat aku mengandung kau 9 bulan lah, apalah itu, menyusukan kau. Semua nampak kita mengungkit. Dengan pasangan kita lagi lah. Kadang tak sedar diri, lupa diri, tak ingat apa, tak kenang jasa lah. Aku dah bagi, dah tolong dia ni, dah tolong ni, dengan kawan sama jugalah. Suka kita mengungkit. Dengan majikan kita pun, kita kata tak hargai kita lah, kita dah tolong kerja, kadang buat overtime tak bayar gaji apa semua. Banyak kita suka mengungkit pasal benda ni, sampai kita lupa siapakah yang mengizinkan semua ni terjadi. Bukan kita. Semua ni siapa? Pencipta kita yang telah izinkan semua. Sampai kita lebih nak suka bercerita, suka nak ingatkan kebaikan aku, kebaikan kita buat. Semua kita nak ungkit dia kan. Sampai kita tak sedar, penyakit hati tu lama-lama dia akan tertanam sikit. Sampai kita mula menjauhkan diri.
Makin lama kita jadi lebih kepada nak orang hargai, lebih nak orang puji, lebih nak orang kagumi. Kita asyik nak cari kedudukan yang penting di mata orang, nak pandangan orang aja sampai kita lupa pandangan apa kita buat tu. Kita pandang nak sebenarnya apa kita nak adalah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang sebaiknya kita kena sedari dan waspada dengan penyakit hati ni. Sebab kalau kita tak sedari dan tak akui, so kita akan terhanyut. Lama-lama kita makin ni lah, bila tertanam sakit penyakit hati ni, sikit-sikit kan saya cakap ni kan, dia merupakan penyakit syirik kecil ni, dia adalah bukan salah satu puncak pada segala penyakit hati ni. Menjadi kita tak ikhlas, menjadi tak jujur. Sebab apa? Sebab kita nak dunia. Kita nak orang pandang kita sampai kita sanggup tak jujur, sanggup menipu orang. Kita jadi garang, kita nak tunjukkan kuasa kita. Itu semua penyakit hati yang tengil tu lah. Benda ni yang sampai kita boleh membuat kita makin lagi jauh, makin apa? Kalau dalam mita jiwa tu semua zon nafsu, kita makin negatif lah semua. Jadi kita kena sedari dan kalau kita akui ini agar kita dapat mujahadah untuk mengelakkan daripada hati menjadi hati yang sakit. Kita kena apa kita buat selalulah banyakkanlah beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan bila kesempatan yang ada, banyakkanlah juga solat taubat. Dengan sesungguh agar dosa-dosa kita diampunkannya, insya-Allah. InsyaAllah semoga esok saya akan sambung lagi dengan penyakit hati yang seterusnya, iaitu munafik. Terima kasih yang bersama ni. Semoga kalian semua sentiasa dilindungi Allah, dipermudahkan dan dikurniakan, pertemukan dalam kadarnya, dikurniakan kesihatan terbaik, dipermudahkan menjadi orang mukmin, menjadi orang bertakwa, sentiasa buat baik, sentiasa menjadi orang yang memberi manfaat pada orang lain, sentiasa bersyukur. Semoga dikurniakan kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.